Dalam video ini, kita akan bercakap tentang urutan operasi. Dan saya nak anda tumpukan perhatian kerana semua yang anda akan lakukan dalam matematik adalah berdasarkan asas yang kukuh tentang urutan operasi. Jadi, bilakah kita akan guna urutan operasi? Mari saya bagi contoh. Tujuan utamanya ialah supaya kita ada satu cara untuk mentafsir masalah matematik. Katakan saya ada masalah matematik 7 tambah 3 darab 5. Jika kita tak ikut urutan operasi, kita ada dua cara untuk mentafsir masalah ini. Anda boleh lakukan dari kiri ke kanan. Anda boleh kata, saya buat 7 tambah 3, kemudian darab dengan 5. 7 tambah 3 sama dengan 10. Dan darab dengan 5. 10 darab 5 sama dengan 50. Itu satu cara anda boleh mentafsir. Jika kita tak ikut urutan operasi, anda hanya pergi dari kiri ke kanan. Cara lain anda boleh lakukannya ialah, saya nak mendarab dulu, baru menambah. Saya cuba ikut kod warna. 7 tambah dan anda buat 3 darab 5 dulu. 3 darab 5. 7 tambah 3 darab 5 sama dengan 15. Dan 7 tambah 15 sama dengan 22. Ingat, kita lakukan masalah ini dengan dua cara berbeza. Ini kita buat dari kiri ke kanan. Buat penambahan kemudian pendaraban. Yang ini kita buat pendaraban dulu, kemudian penambahan. Kita dapat dua jawapan yang berbeza. Ini tak sesuai dalam matematik. Kerana ini kita dapat dua jawapan yang berbeza. Ini tak boleh diterima. Dan sebab itu kita mesti guna urutan operasi. Jadi untuk lakukan urutan operasi ini, kita buat dalam kurungan dahulu. Mari saya tulis di sini. Kurungan dulu. Kemudian kita buat eksponen. Jika anda tak tahu apa itu eksponen, jangan risau. Dalam video ini, kita tak ada eksponen dalam contoh kita. Jadi anda tak perlu risau untuk video ini. Kemudian pendaraban. Kemudian pendaraban dan pembahagian. Akhir sekali ialah penambahan dan penolakan. Saya akan melabel ia di sini. Jika kita gunakan urutan operasi, jika kita ikut urutan operasi, kita akan dapat jawapan yang sama untuk setiap masalah. Apakah cara yang paling sesuai untuk mentafsir masalah ini? Kita tak ada kurungan. Kurungan adalah seperti ini. Kita tak ada kurungan di sini. Saya akan buat contoh yang ada kurungan nanti. Kita tak ada eksponen di sini. Tapi kita ada pendaraban dan pembahagian atau kita hanya ada pendaraban di sini. Jadi, mengikut urutan operasi, lakukan pendaraban dan pembahagian dulu. Mari lakukan pendaraban dulu. Ia dapat keutamaan daripada penambahan atau penolakan. Kita ada 3 darab 5, iaitu 15. Kemudian kita tambah 7.
penambahan dan penolakan. Kita hanya ada penambahan. Kita lakukan pendaraban tadi dan kita dapat 15, kemudian tambah 7, kita dapat 22. Berdasarkan urutan operasi, ini adalah jawapan yang betul. Cara yang betul untuk mentafsir masalah ini. Mari buat contoh lain. Anda akan lebih faham. Saya buat dengan warna merah jambu. Katakan saya ada 7 tambah 3. Letak kurungan di sini. Darab 4. Bahagi dengan 2. Tolak 5. Darab 6. Nampak agak susah di sini. Tapi jika anda ikut urutan operasi, anda boleh selesaikan dengan mudah. Dan diharap kita akan dapat jawapan yang sama. Mari ikut urutan operasi. Kita perlu selesaikan dalam kurungan dulu. Ada kurungan tak di sini? Ya, ada. Ada kurungan antara 7 tambah 3. Jadi, 7 tambah 3 sama dengan 10. Kita selesaikan dengan ikut urutan operasi. Kepada darab 10 dengan yang lain. Mari saya salin semula supaya saya tak perlu tulis ia banyak kali. Jadi mari saya salin semula. Jadi 10 akan darab dengan yang ini. Apa kita perlu lakukan seterusnya? Tiada lagi kurungan di sini. Teruskan dengan eksponen. Tiada eksponen di sini. Jika anda nak tahu apa itu eksponen, ia macam ini. 7 kuasa 2. Anda akan ada nombor kecil di atas ini. Kita tiada eksponen di sini. Jadi kita tak perlu risau. Kemudian lakukan pendaraban dan pembahagian. Di mana ada pendaraban? Kita ada pendaraban, pembahagian dan pendaraban lagi. Jika anda ada pendaraban dan pembahagian dalam tahap yang sama, atau pendaraban atau pembahagian dalam tahap yang sama, lakukan dari kiri ke kanan. Jadi dalam situasi ini, anda akan darabkan 4, kemudian bahagi 2. Kemudian kita akan buat 5 darab 6 sebelum menolak. Mari kita kira. Kita lakukan pendaraban dulu. Kita darabkan yang ini dulu. Kita boleh lakukan pendaraban serentak kerana ia tak ubah apa-apa. Tapi saya akan lakukan satu persatu. Kita akan lakukan 10 darab 4. 10 darab 4 ialah 40. Kemudian ada 40 bahagi 2. Mari saya salin lagi sekali. Lagi senang begini. Ingat, pendaraban dan pembahagian berada di tahap yang sama. Jadi kita akan lakukannya dari kiri ke kanan. Anda boleh lakukan pendaraban dulu. Tapi ia tak ikut turutan. Lebih senang jika lakukan dari kiri ke kanan. Anda ada 40 bahagi 2 tolak 5 darab 6. Anda ada satu pembahagian di sini. Anda akan lakukannya. Anda ada bahagi dan darab. Mereka tak bersama, jadi anda boleh lakukannya serentak. Anda perlu lakukan ini sebelum menolak. Kerana darab atau bahagi diutamakan dulu sebelum tambah atau tolak. Kita boleh letakkan kurungan. Kita perlu lakukan ini dulu dan ini dulu. Sebelum kita menolak. Kerana mereka diutamakan. 40 bahagi 2 ialah 20. Kita ada simbol tolak di sini.
5 darab 6 sama dengan 30. 20 tolak 30 sama dengan negatif 10. Dan ini adalah tafsiran yang tepat. Saya nak jelaskan di sini, jika anda ada operasi di tahap yang sama, katakan anda ada 1 tambah 2 tolak 3 tambah 4 tolak 1. Tambah dan tolak berada di tahap yang sama. Dalam urutan operasi, anda lakukan dari kiri ke kanan. Anda tafsirkan ini sebagai 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini sama dengan 3 tolak 3 tambah 4 tolak 1. Kemudian anda buat 3 tolak 3 sama dengan 0 tambah 4 tolak 1. Atau ini sama dengan 4 tolak 1. Sama dengan 3. Anda lakukan dari kiri ke kanan. Sama juga dengan darab dan bahagi. Mereka berada di tahap yang sama. Jika anda ada 4 darab 2 bahagi dengan 3 darab 2. Anda buat 4 darab 2 sama dengan 8. Bahagi 3 darab 2. 8 bahagi 3. Anda dapat pecahan sama dengan 8 per 3 darab 2. 8 per 3 darab 2 sama dengan 16 per 3. Ini cara anda mentafsir. Anda tak darab ini dulu, kemudian bahagi 2. Satu masa yang anda tak perlu ikut urutan operasi ialah jika anda ada penambahan atau pendaraban sahaja. Jika anda ada 1 tambah 5 tambah 7 tambah 3 tambah 2, anda boleh lakukan dengan bebas. Anda boleh mulakan dengan 2 tambah 3, anda boleh mulakan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, dari tengah jika hanya melibatkan penambahan. Sama juga jika anda hanya ada pendaraban. 1 darab 5 darab 7 darab 3 darab 2. Anda bebas untuk selesaikannya. Ini hanya untuk penambahan dan pendaraban. Jika ada bahagi di sini atau tolak di sini, lebih baik jika lakukannya dari kiri ke kanan.